semua? Sehat. Sehat. Okey, bagus. Sehat. Okey, good, bagus. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan bekerjasama dengan pihak SPM Netik Sehat. untuk bahasa Melayu. Solat bahasa Melayu malam ni pukul 9, dah pukul 9 jam saya. Jadi kita akan mulakan kelas pada malam ini. Okey, sebelum tu ada dua Google Meet ya, saya perlu uruskan. Jadi kalau ada soalan simpan dahulu sampai akhir rancangan ya. Sebab dua-dua saya kena kawal ni, saya cuba tengok macam mana. Okey. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, baik. Sebelum itu Boleh. saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Zarim. Kalau ada yang kenal saya boleh komen lah, kenal kenapa, dari mana kenal. Okey, kalau tak kenal tak apa. Saya Cikgu Zarim, saya guru BM untuk SPM lah. Jadi pada malam ini SPM Netik panggil saya untuk mengajarkan slot bahasa Melayu. Kita akan fokuskan aspek tata bahasa pada malam ini. Okey, SPM untuk tu walaupun saya fokus pada SPM tapi saya juga fokus kepada PT3. Jadi kalau dalamnya ada pelajar PT3 tak ada masalah, boleh belajar saja. Baik, sebelum kita mulakan, kita kena ada satu motivasi untuk belajar. Okey. Jadi motivasi untuk belajar ini suatu pandemik ini berbeza daripada waktu biasa. Yang pertama sekali sebagai seorang pelajar kita kena ada kekuatan hati yang kukuh ya. Isu ini isu berbentuk global. Jadi bukan saja Malaysia yang kena, malah satu dunia pun kena. Apa yang kita nak kena buat ialah kena tabahkan hati juga, kena redha dengan keadaan sekarang. Kalau kita tak redha, kita sendiri yang stres, kita sendiri yang tertekan. Jadi kita pertama sekali kena kuatkan hati itu. Yang kedua, macam mana nak kuatkan hati? Kita kena kuatkan amalan agama kita. Okay, sebagai orang Islam terutamanya, banyakkan berzikir, membaca Al-Quran, solat sunat dan doa. Benda-benda agama itu kena dijaga kerana pada waktu ini perkara-perkara inilah yang menguatkan hati untuk belajar. Okay, bukan belajar saja, kerja pun sama, amalan-amalan lain ataupun perkara-perkara lain pun sama. Jadi kita kena kuatkan nombor dua ni juga. Okay, yang ketiga untuk seorang pelajar kena tahu hala tuju awak. Awak tahun depan SPM, awak tahun depan PT3 atau apa-apa saja, kita kena tahu hala tuju awak di mana. Tak kisahlah PT3 ni dibatalkan ke, apa ke, penerimaan ilmu itu sentiasa berlaku sampai mati. Jadi PT3 ada atau tak ada masalah kerana kita nak belajar itu sepanjang hayat kita. Jadi kita kena sentiasa fokus hala tuju kita ke mana dalam hidup ini. Yang keempat, untuk keadaan sekarang awak kena ada lebih usaha. Okay, lebih usaha maksudnya kena ada usaha lebih daripada waktu fizikal sebelum pandemik. Kena cari cara untuk belajar, cari jalan untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Kalau ada YouTube, macam hari ni kelas percuma, kalau ada masa lapang, ada kemudahan internet, boleh cuba masuk dan belajar. Cari mana-mana peluang untuk dapatkan ilmu. Yang kelima, mintalah nasihat daripada orang yang dipercayai. Ada beberapa murid bertanya kepada saya macam mana kita nak fokus pada waktu sekarang. Kadang-kadang mereka tak suka belajar online, okay? Mereka lebih suka belajar fizikal. Tetapi waktu sekarang ini membatasi fizikal, tak boleh buat apa. Jadi kita boleh tanya nasihat orang yang lebih berpengalaman, rakan-rakan, ahli keluarga, guru-guru yang awak percaya atau sesiapa sahaja yang sesuai. Nombor 6, kalau tak boleh juga nombor 5 tu, awak kena faham keadaan orang lain pula. Orang lain pun ada banyak yang lebih sukar. Okay, ada banyak yang kurang kemudahan, terutama dalam pendidikan. Ada yang tak ada telefon pintar, ada yang tak ada internet, ada yang jauh dari kawasan yang ada internet, ada yang susah nak dapatkan rangkaian dan sebagainya. Maka kita kalau boleh belajar pada malam ini, kita kena bersyukur kerana ada yang tak dapat apa yang kita dapat pada malam ini. Dan akhir sekali, apa-apa saja keadaan di muka bumi ini, kita hendaklah tidak berputus asa. Ini saya nasihat diri saya sendiri kerana dalam semua keadaan hidup pun kita ada perkara yang menjatuhkan, yang menyedihkan. Okay? Jadi apa-apa saja perkara di muka bumi ini, kita hendaklah sentiasa tidak berputus asa kerana kalau kita berputus asa, tak ada siapa yang nak bantu kita melainkan diri kita sendiri. Awak nak ambil SPM, tak kisahlah tahun bila pun SPM, awak sendiri kena berusaha ke arahnya. Sekolah ke, tak sekolah ke, cuti ke, PKP ke, diri sendiri yang kena cari cara
untuk dapatkan ilmu, untuk berjaya dalam hidup kita sendiri. Okey, ini motivasi ceramah sedikit, boleh ya. Jadi sekarang kita nak masuk aktiviti kita iaitu tata bahasa. Boleh ke? Boleh. 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 Okey, bagus. Jadi saya akan teruskan. Baik, kita masuk tata bahasa. Saya pilih topik tata bahasa kerana topik ini topik yang dianggap sebagai topik sukar. Tak kisahlah PT3 ke, SPM, KBSM atau KSSM. Asal tata bahasa je mesti bermasalah. Jadi pada malam ini insya-Allah awak fokus dengan baiknya, awak boleh dapat apa yang mungkin awak tak pernah dapat sebelum ini. Okey. Bila kita belajar tata bahasa, saya suka ajar dari asas ya. Tata bahasa sebenarnya terbina oleh dua perkataan iaitu tata dan bahasa. Tata ni kita katakan sebagai imbuhan asing. Sebelum tu kalau tulisan saya tak lawa minta maaf sebab saya guna pad. Jadi saya lebih suka guna lukis atau tulis pada papan putih. Guna pad ni merepek sikit tapi tak apalah redha. Okey. Tata ni ialah imbuhan asing. Ada maksud dia sebenarnya iaitu hukum dan peraturan. Okey. Bahasa ni apa? Bahasa ni alat komunikasi lah senang cerita. Bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Iban, apa-apa saja bahasa di muka bumi ada hukum dan peraturannya. Jadi manusia ni berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat. Kita bercakap, kita menulis karangan untuk menyampaikan maklumat. Jadi kita menyampaikan maklumat, kita perlu ada hukum bahasa kita. Supaya apa? Supaya maklumat kita orang faham. Kalau kita pokpek, kalau saya bercakap malam ni pokpek 2 jam, awak tak faham tak berguna. Okey, lagi satu kalau saya pokpek, cikgu awak pokpek, benda yang saya bagi tu salah pun tak berguna. Jadi maklumat tersebut tidak ada gunanya. Maka tata bahasa kena ada supaya maklumat itu orang faham. Yang kedua, benda itu betul. Kalau orang faham tapi salah, jadi fitnah, jadi berita palsu. Kalau orang terima benda tu tapi orang tak faham pun tak boleh juga. Walaupun berita itu betul, orang tak faham, tak boleh juga. Jadi kita kena ada tata bahasa supaya apa yang kita sampaikan orang faham dan betul benda tersebut. Okey, kenapa kena belajar tata bahasa? Kenapa saya pilih tata bahasa? Selain topik sukar, topik ini penting dalam peperiksaan. Untuk PT3, mungkin ada yang PT3 dalam ni, soalan tata bahasa keluar kertas 1 bahagian A dan B. Bahagian A bulat-bulat, bahagian B subjektif. Dua-dua ada tata bahasa. Baik. Yang kedua, SPM KBSM, bola. Soalan kedua, kertas 2, ada soalan tata bahasa pada soalan 3D. Okey, soalan 3D ada soalan tata bahasa. Ini benda yang biasa tahun ni sepatutnya tapi dianjak ke tahun depan, tak ada masalah. Okey, yang hijau ini, selamat datang warga-warga KSSM. Okey, KSSM tahun depan juga sepatutnya. Jadi soalan tata bahasa tetap ada dalam kertas 2 yang dinamakan sebagai penyuntingan. Okey, jadi saya tunjukkan 3 warna, biru, purple, hijau. Awak tentukan mana satu yang awak ambil. Kalau warna purple, soalan dia 3D tata bahasa. Kalau hijau, soalan dia penyuntingan. Kalau biru, bahagian A, bahagian B. Kenapa? Sebab setiap peringkat itu tidak sama. Ada perbezaan masing-masing. Yang belajar yang tahulah. Jadi ini dari segi asas je lah. Saya bagi asas dulu, saya tak masuk dalam dulu. Okey, awak dah tahu format, awak dah tahu apa itu tata bahasa, kenapa kena belajar tata bahasa. Sekarang macam mana nak kuasai tata bahasa? Jadi bila nak kuasai tata bahasa BM, orang kata susah-susah-susana. Awak tak tahu nak kuasai apa. Jadi apa yang perlu awak buat ialah kuasai sistem bahasa. Dalam sistem bahasa, bahasa Melayu ada 2 aspek, morfologi, sintaksis. Pernah dengar? Pernah. Benar. Oh, 2 je saya dengar suara. Okey. Okey, pernah morfologi pernah. Bagus. Jadi untuk menguasai bahasa Melayu ya, pelajar-pelajar sekalian, calon-calon sekalian, awak kena kuasai 2 perkara ini untuk tata bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Okey. Saya nak kongsi sikitlah. Untuk bahasa Inggeris. Okey. Kan BM ni 2 perkara. Bila nak belajar BI, lain juga perkaranya. Untuk menguasai bahasa Inggeris, awak kena kuasai yang dinamakan sebagai parts of speech.
sebelum tu bila belajar dengan saya, awak kena ada nota sendiri. Sebab saya bercakap ni terus, saya tak henti ya. Jadi siapa buat nota, awak dapat manfaat. Okey, untuk BM ada 2 perkara, morfologi, sintaksis 2 je. BI ada 9. Yang pertama awak kena kuasai nouns. Yang kedua awak kena kuasai pronouns. Yang ketiga awak kena kuasai verbs. Keempat, adverbs. Kelima, adjectives. Keenam, articles. Ketujuh, preposition. Conjunction. Interjection. Okey. Ini semua ialah asas kepada bahasa Inggeris. Awak nampak berapa banyak BI daripada BM. BM 2 perkara, BI 9 perkara. Kita nampak bahasa mana yang lebih susah. Okey, saya bukan merendahkan BI atau meninggikan BM. Saya nak menunjukkan perbezaan belajar. Bila belajar bahasa ini, macam ni keadaannya. Bila belajar bahasa ini, macam ini keadaannya. Bila belajar bahasa Arab, macam ni keadaannya. Jadi ada perbezaan di situ. Untuk bahasa Melayu, kita fokus bahasa Melayu pada malam ini. 2 perkara ini ada pecahan. Kalau morfologi ada 2, iaitu bentuk kata dan golongan kata. Tolong bagi tahu saya, ada berapa bentuk kata dalam bahasa Melayu? Kalau boleh jangan chat ya, sebab saya tak boleh buka. Saya sekarang buka slide. Jadi guna mikrofon. Ada berapa bentuk kata? 4. Oh, pandai. 4. Pandai. 4 sah. Bagus. Ada 4. Yang pertama, bentuk kata? Nama. Bukan adjektif, salah. Bentuk dulu ya. Suruh. Salah, bukan kata nama. Saya dengar kata tunggal. Lagi? Kata majmuk. Lagi? Pandai, kata terbitan. Lagi? Kata ganda. Kata ganda. Terima kasih kepada yang jawab. Minta maaf saya tak dapat kenal awak sebab saya dengar suara saja. Okey, bagus. Jadi yang tak tahu hari ni tahu. Bentuk kata jangan samakan dengan matematik. Matematik kita ada banyak bentuk. Kita ada sfera, bulat, segi empat, segitiga sama kaki, sama sisi. Kita ada trapezium, cuboid, bla bla bla. Itu matematik. Untuk BM, bentuk bermaksud kita cara nak menulis perkataan tersebut. Ada bentuk tunggal, ada bentuk majmuk, ada terbitan dan ada ganda. Okey, itu bentuk. Berapa banyak golongan kata? Okey, sebutkan. 4. Okey, bagus. 4. Apakah ia? Kata nama. Pertama. Golongan Kata kata. Terima kerja. kasih. Adjektif. Okey, adjektif, kata nama. Kata? Kerja. Kata kerja. Kata Tugas. kerja. Kata sendiri. tugas. Kata tugas. Kata tugas. Okey, cukup. Ada 4. Betul. Kata khas, kata Okey, cukup. Ini saja jawapan dia. Golongan kata bermakna jenis kata dalam BM. Okey. Ada 4 saja, iaitu kata nama, kata adjektif, kata kerja, kata tugas. 3 yang pertama, kata nama, kata adjektif, kata kerja, kita namakan sebagai golongan kata utama. Bermakna kata tugas ini dia bukan utama. Kenapa kena tahu utama atau bukan utama? Kalau awak perhatikan, bila awak belajar frasa, awak ada 4 frasa. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif. Satu lagi? Ya, frasa seni nama. Tidak ada frasa tugas. Jadi kalau jawab peperiksaan, frasa tugas tidak tepat. Kerana tidak ada frasa tugas. Sebab kata tugas bukan golongan kata utama. Secara tidak langsung, golongan kata utama ada frasanya sendiri. Manakala golongan kata bukan utama, tidak ada frasanya sendiri. Sebab kata tugas
Ada banyak. Okey, ini morfologi. Awak dah bagi tahu jawapan ni, 88 ni, inilah dia morfologi. Kalau awak faham setiap satu yang 8 ni, awak dah menguasai morfologi. Kemudian sintaksis. Ada berapa frasa? Tadi saya dah sebut. 4. Okey, sebutkan. Frasa nama. Frasa nama. Frasa. Frasa Frasa adjektif, kerja. frasa kerja, frasa Frasa sendi nama. sendi nama. Okey, bagus. Frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja, frasa sendi nama. Bagus, bagus. Jadi keempat-empat ini ialah frasa. Awak nampak frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja ini berasal daripada golongan kata utama. Manakala FSN ini berasal daripada golongan kata bukan utama, iaitu kata sendi nama yang menjadi frasa sendi nama. Itu frasa. Klausa, ada berapa jenis klausa? 2. Sebutkan 2. Klausa bebas, Dan tak bebas. klausa tak bebas. Betul lah tu. Okey. Yang kedua ialah klausa, iaitu klausa bebas dan klausa tidak bebas. Dan akhir sekali awak akan belajar atau kuasai aspek ayat. Jadi kita nampak susunan pembelajaran bahasa Melayu berasal daripada kata dulu. Kemudian masuk frasa, kemudian masuk klausa, kemudian baru masuk ayat. Okey, dia ada langkah demi langkah. Jadi kalau awak kuasai frasa, klausa, ayat, bentuk kata dan golongan kata, awak telah menguasai tata bahasa Melayu. Kalau awak tak kuasai ini, awak nak tulis karangan atau awak nak jawab soalan Komsas, awak akan ada masalah. Sebab asasnya itu tidak kuat. Okey. Bila kita belajar, kita kena ada satu sumber utama atau sumber rujukan. Jadi pada pandangan saya, antara sumber yang awak boleh gunakan ialah Kamus Tata Bahasa Dewan ini yang dinamakan sebagai TD. Okay, kalau tidak ada boleh beli di pasaran. Ada 2 jenis, satu yang macam saya tunjuk, satu lagi jenis yang lain yang lebih murah. Tak kisah mana-mana, yang penting tahu guna. Jadi buku TD ni kenapa perlu dibeli? Kerana ini sumber rujukan tata bahasa untuk sekolah. Bila masuk universiti, rujukan tata bahasa awak menjadi banyak. Bukan satu sumber sahaja. Tapi untuk kes sekolah, rujukan utama daripada tata bahasa Dewan. Ini untuk pengetahuan awak saja. Okey. Baru sekarang kita uji minda awak. Awak tak kisahlah PT3 ke, SPMK, BSM atau KSSM. Kita lihat pengetahuan tata bahasa awak pada malam ini. Okey, bersedia ataupun tidak bersedia? Sedia. Bersedia. Mari minum Sedia. haus. Okey, kita mulakan. Sebelum tu kalau boleh ambil nota dan catatan ya. Okey, soalan 1. Bagi tahu saya kesalahan saja. Semua guru-guru. Semua Guru-guru. guru-guru. Okey, semua guru-guru. Okey, bagus. Jadi jawapannya betul? Semua guru. Semua guru ataupun guru-guru. Okey, jawapannya guru-guru atau semua guru. Kenapa ya? Sebab semua guru-guru tu dah banyak dah. Okey, sebab semua tu dah banyak. Mana Okey. Kalau semua dah banyak, kenapa guru tak boleh kedua? Guru-guru pun dah Guru-guru banyak. menunjukkan guru tu banyak. Okey, bagus. Guru Baik, dikira semua ini banyak. awak kena tahu ini ialah kata bilangan. Kata bilangan ini sudah menunjukkan jamak. Okey, jamak tu maksudnya banyaklah. Jadi, apabila kata bilangan sudah ada dalam ayat, maka kata nama selepas dia perlu tunggal. Sebab kata semua itu sudah menunjukkan banyak. Jadi, cara nak menjadikan dia tunggal hanyalah menjadikan dia satu perkataan sahaja. Tidak, dia kena cas laptop.
Okey, berbalik kepada kata bilangan tadi. Kata bilangan ini ialah kata bilangan berbentuk jamak, bermakna kata bilangan itu sudah menunjukkan bilangan yang lebih daripada satu. Oleh itu, perkataan guru ini perlu menjadi tunggal, iaitu guru sahaja. Kalau nak ada kata bilangan. Kalau tidak mahu kata bilangan, kekalkan gandaan guru-guru, tetapi semua tu tidak perlu. Jadi ada dua jawapan di sini, sama ada guru-guru ataupun semua guru. Okey, untuk hukum bahasa Inggeris, dia menentang hukum bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris awak perlu letak plural atau banyak dalam semua keadaan. Kalau singular, kena letak singular dalam semua keadaan. Contohnya, I have 3 cats. Betul atau salah ayat ni? Betul. Betul. Okey, nombor 2. Betul. Salah. It's wrong. Salah. Sebab cat tak ada S. Okey, bagus. Cat tu tak ada S. Dalam BI, penggandaan itu menggunakan huruf, iaitu huruf S. Tetapi kalau perhatian kat sini, dekat sini ada perkataan three. Three bermaksud 3. 3 bermaksud banyak. Bila 3 bermaksud banyak, untuk BI, kata nama selepas dia iaitu noun, kena ada S juga. Maksudnya menunjukkan jamak juga. Jadi dalam BI, kedua-duanya perlu menunjukkan bilangan banyak. Tetapi dalam BM terbalik. Iaitu dalam BM, satu menunjukkan jamak, satu lagi menunjukkan tunggal. Ataupun jamak sepenuhnya. Ataupun satu jamak, satu tunggal. Boleh faham? Boleh. Boleh. Apa jawapan dia cikgu? Boleh. Bagus. Jawapan soalan kedua. Kalau tebal-tebal belaka, Tebal-tebal apa yang belaka. betul? Tebal belaka jawapannya. Tebal-tebal belaka. Okey. Okey. Baik, dalam keadaan seperti ini, awak nampak dah tebal-tebal belaka tu salah. Ada dua keadaan di sini. Yang pertama, sama ada kita jadikan buku-buku ini sebagai tunggal atau kita jadikan tebal-tebal ini sebagai tunggal. Bermakna salah satu boleh jadi ganda. Kalau nak buku-buku ganda, tebal jadi tunggal. Kalau nak tebal-tebal ganda, buku jadi tunggal. Yang betul sepatutnya buku kepunyaan Maisarah tebal belaka. Ni cara pertama. Kalau nak gandakan kata nama buku-buku, buku-buku kepunyaan Maisarah tebal belaka. Cara kedua. Jadi dekat sini boleh jadi buku-buku yang salah, boleh jadi tebal-tebal belaka yang salah. Ada dua cara pilihan, sama ada kata nama jadi tunggal, maka kata adjektif menjadi ganda, atau kata nama digandakan dan kata adjektif menjadi tunggal. Salah satu mesti tunggal, salah satu mesti ganda, tak boleh dua-dua ganda. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Cikgu nak soalan. Nak tanya ke? Tadi ada yang panggil saya. Okey, tanya. Nak soalan. Okey. Saya tak dapat soalan. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Tak nampak. Okey, kalau boleh ada soalan tu simpan dulu sebab nanti ada sesi soal jawab, okey? Sebab saya kalau boleh nak tengok yang menyoal tu. Okey, kita sambung. Kesalahan.
Tolong off mikrofon, terima kasih. Kalau nak cakap boleh guna. Sebab saya ada gangguan bunyi. Okey, apa kesalahan untuk yang ini? Hanya 3 orang sahaja. Jawapannya 3 orang sahaja. Okey, sorry sekejap sebab ada orang tak nampak soalan saya sekejap. Boleh nampak kan soalan saya? Ada yang tak nampak ke? Boleh. Nampak. Nampak. Boleh. Nampak dah. Boleh nampak? Boleh. Yang tak Dapat. nampak tu cuba keluar. Lepas masuk balik. Okey, yang tak nampak tu cuba keluar, masuk balik. Sebab ada yang nampak ni, okey. Itulah ada yang tak nampak. Sebab tu saya nampak mesej tadi. Jadi saya nak teruskan pun orang tak nampak macam mana kan. Ada yang tak nampak Okay, yang tak nampak tu cuba keluar, masuk balik. Ataupun awak nampak saya punya cara, saya punya ni, nama saya ni yang cuba pin. Macam tu lah lebih kurang sebab 2 sesi saya kena kawal ini, ada yang nampak, ada yang tak nampak ni. Okay, yang tak nampak itu pakai phone. Okay. Cuba sampai berjaya, Okay, sebab saya kena teruskan, okay. Okay, baik. Kesalahan dekat sini ada 2 Mana pula marker? Okay, kesalahan dekat sini ada 2, iaitu hanya dan sahaja. Hanya dan sahaja ini dinamakan sebagai kata penegas. Dalam BI kita panggil sebagai stress. Stress bukan tekanan, stress kita tegaskan ayat tersebut untuk ada emosi sedikit. Jadi kita gunakan kata penegas dalam ayat untuk mendapatkan emosi bahawa 3 orang yang boleh keluar, lebih tak boleh. Jadi kenapa salah dekat sini? Dalam bahasa Melayu, kalau satu perkataan itu sudah mampu menunjukkan fungsinya, maka tidak perlu ada 2 perkataan yang sama dalam satu ayat. Oleh itu, dekat sini ada 2 kata penegas. Okey, boleh katakan lewah juga. Jadi kat sini 1 cukup. Okey. Jadi kalau dekat sini awak boleh pilih, kalau nak guna hanya, buang sahaja. Kalau nak guna sahaja, buang hanya. Jadi jawapannya ada 2, sama ada dengan hanya ataupun dengan sahaja. Yang lain semua betul, tak ada masalah. Dalam ayat-ayat alamat. Saya minta maaf sangat-sangat sebab ada yang nampak, ada yang tak nampak. Jadi saya tak boleh buat apa. Kalau keluar masuk balik boleh tak cuba macam tu? Ke macam mana admin? Ya, cikgu. Admin SPM Netik cuba bantu saya sekejap macam mana? Try masuk link 2 sebab link ni dah penuh sebenarnya. Cuba masuk link yang kedua sebab tu dia ada 2 soalan. 2 link, 2 soalan tak. Boleh laptop okey, sekejap saya cuba. Sebab ramai yang nampak. Maybe connection. Ramai nampak ni. Tapi kesian pula yang tak nampak ni kan, apa nak dengar. Okay, cuba guna Kita ada laptop. recording, cikgu. Ada 2 nama sebab saya present. Saya present jadi ada 2 nama. Okay, boleh cuba saya kena teruskan Okay. Nama saya Pancarona Bahasa Melayu tu saya punya Google. Cuba pin yang itu, ada tak keluar nanti saya punya slide. Yang presenter, bukan yang nama saya seorang. Dia ada 2 bahagian. Yang ada presenter tu saya punya slide. Okay, saya teruskan. Soalan nombor 4. Bagus, cepat keluar. Okay, adalah kenapa salah? Apa jawapannya betul? Okay. Adalah. Sesuai untuk adalah untuk, baik. Kedua-dua ini kita namakan sebagai kata pemeri. Pandai. Kata pemeri ada 2 sahaja iaitu ialah dan adalah. Bagus. Baik. Kalau kata ialah,
kita kena letak sebelum kata nama. Kalau adalah kita letak sebelum kata adjektif atau kata sendi nama. Dua ini sahaja hukum kata pemberi. Okay, jadi kalau ialah sebelum kata nama adalah sebelum kata adjektif. Awak tengok baik dekat sini, baik ialah kata adjektif. Okay, sifat. Jadi dekat sini adalah baik ini betul ke salah? Betul. Adalah ni untuk kata adjektif, baik ialah untuk adalah untuk kata adjektif. Jadi ayat ni sebenarnya Betul. 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 Keliru. Tak perasan kan? Semua salah, tiba-tiba satu ni betul, salah lah pula. Okey, jadi kata pemberi ada dua sahaja, ialah dan adalah. Kalau ialah sebelum kata nama, kalau adalah sebelum kata adjektif atau kata sendi nama. Jadi dalam ayat ni vitamin C adalah baik, baik itu kata adjektif, maka adalah yang sepatut digunakan. Okey, jadi ialah ni tak betul. Okey, soalan paling popular dalam rumusan. Membincangkan tentang. Jadi nak buat apa jawapan dia? Tak perlu tentang membincangkan. Perlu letak tentang. Okey, bagus. Jadi jawapannya membincangkan. Kenapa tak boleh ada tentang? Dia membawa dua maksud dengan membincangkan. Okey, ada jawapan lain tak? Sebab membincangkan kata kerja transitif. Berbincang tentang. Dua sama maksud. Sebab membincangkan adalah kata kerja transitif. Tak Okey, saya dengar transitif. jawapan yang tepat. Okey, saya terangkan. Okey, saya terangkan. Baik, saya dengar jawapan yang tepat tadi. Saya tak tahu siapa, mana pula kan. Okey, baik. Awak nampak saja imbuhan men. Okey, men ada tiga keadaan. Sama ada men saja atau men menghadiahi atau menghadiahkan. Benda yang keliru lah. Tiga ini dinamakan sebagai kata kerja transitif aktif. Panjangnya nama. Nama ni ialah kata kerja transitif aktif. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Jadi semua kata kerja transitif aktif mesti bertemu dengan kata nama. Kata nama. Jadi apabila ada ayat yang seperti ini, kata kerja transitif aktif bertemu kata nama ini kita namakan dia sebagai objek. Okay, bukan objek dalam matematik, pantulan, transformasi semua tu, bukan dalam subjek sains, cahaya, warna dan penglihatan, fizik semua, tidak. Dalam BM objek ialah kata nama, benda. Jadi bila ada kata kerja transitif aktif, mesti diikuti oleh kata nama. Sekarang ini tentang bukan kata nama. Tentang ialah kata sendi nama. Sebab itu tidak boleh ada tentang dalam membincangkan tentang. Sebaliknya, faedah ini ialah kata nama. Faedah menabung, kebaikan menabung, kelebihan menabung. Itu kata nama. Maka yang sepatutnya ditulis ialah petikan membincangkan faedah menabung. Tentang ini digugurkan. Boleh faham rumus ini? Boleh. Boleh. Okey, saya teruskan soalan nombor 6. Saya baca. Sudah saya baca. Sudah saya baca. Okey. Oleh saya salah. Okey, bagus. Jadi awak nampak. Okey. Baik, kesalahan yang ada di sini ialah dibaca oleh saya. Sepatutnya saya baca. Okey. Ini dinamakan sebagai pasif. Okey, ataupun kata kerja pasif. Sebelum tu lupa nak cakap. Mana? Okey, kata kerja ada dua. Iaitu aktif dan juga pasif. Kalau pasif macam ni lah, dibaca, ditulis, tersepak, tertulis dan sebagainya. Maka apabila dalam ayat pasif,
Okay, awak kena faham ayat pasif. Ayat pasif ada beberapa keadaan. Keadaan pertama dan keadaan kedua ini menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Panjangnya. Okay, maksudnya kata ganti nama diri pertama dan kedua ini ada satu case ayat pasif. Yang ketiga ialah yang menggunakan kata ganti nama diri ketiga. Ini satu case ayat pasif. Ada banyak lagi ya, ada 2 saja saya tunjukkan malam ni. Jadi kalau kata ganti nama diri pertama dan kedua, awak perlu mengubah kata kerja tersebut, iaitu kata kerja dalam kes pertama ini tidak boleh ada imbuhan di, tidak boleh ada kata sendi oleh, dua-dua tidak boleh. Apa yang boleh? Kena ada kata ganti nama diri tersebut tambah kata kerja sahaja. Sebaliknya kalau kata ganti nama diri ketiga, boleh ada id, tambah kata kerja, tambah oleh. Jadi maksudnya kata ganti nama diri ketiga, contohnya mereka, beliau, baginda, dia, ia, boleh menerima yang saya petakkan. Selain yang saya petakkan iaitu kata kerja dan kata ganti nama diri, itu semua untuk kata ganti nama pertama, saya, aku, beta, patik. Okey. Lagi satu, kamu, awak, engkau, anda, kena guna rumus yang lagi satu iaitu kes yang pertama. Boleh faham? Boleh. Pandai-pandai budak malam ni, tak payah hajar dah ni. Okey. Soalan 7. Terpandai sekali. Pandai sekali. Jawapan? Pandai sekali. Sangat pandai. Terpandai. Okey, bagus. Pandai sekali. Terpandai. Okey, baik. Dekat sini awak nampak kata adjektif di tengahnya. Okey. Kalau kita sebut sebagai kata adjektif, kata adjektif ni dia ada 2 kawan. Kalau yang pertama kata penguat, kalau yang kedua kita namakan sebagai kata bantu. Okey, kata penguat ini dalam BM biasanya 2 cukup. Okey, tetapi kalau kata penguat itu sudah maksimum, kata penguat ni maksudnya dia bagi kuat maksud adjektif tersebut. Kalau kata penguat itu sudah maksimum, maka tidak perlu jadi 2, 1 cukup. Macam mana dia jadi maksimum? Dia mesti ada ter atau paling. Jadi 2 perkataan ini ialah kata penguat. Ter ni imbuhan lah, ter ni imbuhan Tapi imbuhan ini berbentuk atau menjadi kata penguat maksimum. Begitu juga dengan paling menunjukkan kata penguat maksimum. Dalam BM kita namakan sebagai darjah penghabisan. Jadi bila ada 2 kata penguat ini, maka kata lain tidak perlu diletakkan. Contohnya sekali, ataupun amat, ataupun sangat, ataupun sungguh. Tak perlu diletakkan, cukup terpandai ataupun paling pandai. Okey, macam mana dengan pandai sekali? Jadi sekali pun sebenarnya menunjukkan darjah penghabisan, iaitu ada 3 lah keadaan. Ter, paling, sekali. Ketiga-tiga ini menunjukkan darjah penghabisan. Sebab tu pandai sekali betul, paling pandai betul, terpandai pun betul. Boleh faham? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Boleh. Yang nak tanya tu teruskan. Kalau Ahmad, Okey, baik. Kejap ya, ada soalan. Kalau boleh ada soalan tu soalan tulis, simpan, kemudian kita sembang. Tapi ada soalan sekarang saya jawab. Okey. Darjah penghabisan ni bermaksud kita bagi tahu keadaan tersebut yang paling tinggi, yang paling kuat, yang paling besar, yang paling dahsyat. Okey. Jadi bila dia paling dahsyat, dalam DM cukup sekadar 3 yang saya bulatkan, ter, paling, sekali. Okey, ada banyak lagi keadaan tetapi saya tunjukkan yang paling mudah. Jadi kalau awak nampak saja 3 perkara yang saya bulatkan tadi ni, ter, paling, sekali, ini sudah menunjukkan darjah penghabisan, iaitu kata adjektif tersebut memang kau-kau punya. Kalau saya tulis tercantik, maksudnya perempuan tu memang cantik, kau-kau punya. Kalau saya tulis pandai, terpandai, paling pandai, pandai sekali, maksudnya budak tu memang pandai kau-kau punya, genius punya. Okey, sebab tu namanya darjah penghabisan. Lagi satu, dia ada darjah perbandingan. Okey, darjah perbandingan ni maksudnya sama.
Fikri sepandai adiknya. Alia secantik ibunya. Jadi sepandai, secantik bermaksud perbandingan adjektif yang setara. Maksudnya mak dia dengan Alia sama cantik, Fikri dengan adik dia sama pandai. Itu perbandingan. Boleh. Okey, ada orang manakah ada orang tanya tadi, saya saja nak kongsi. Dalam kes bahasa Inggeris ada dua juga perbandingan untuk bahasa adjektif, iaitu kes pertama macam perbandingan sama kita namakan sebagai comparative. Satu lagi yang menunjukkan penghabisan kita namakan sebagai superlative. Yang ini awak ingat adalah EST, biggest. Macam itulah. Yang comparative ni taller, ada ER tu. Ini antara yang saya suka nak kongsikan supaya awak nampak perbandingan. Kalau BM dia kena ada perkataan lain, dia tak boleh letak pandaiest. Tak boleh. Tetapi BI boleh letak EST, ER. Jadi dalam BI pembandingan untuk kata adjektif namanya comparative dan superlative. Kalau bahasa Melayu penghabisan dan perbandingan. Okey. Soalan 8. Boleh saya tahu nama awak siapa? Yang baru jawab ni? Farhan, okey, terima kasih. Baik, Farhan jawab jawapan yang sangat tepat. Okey, baik, baguslah Farhan. Okey, kesalahan berada di sini lagi. Okey, baik. Macam saya cakap tadi, membaca ini ialah kata kerja transitif aktif. Jadi bila ada kata kerja transitif aktif, selepas dia mesti ada apa? Objek ni terdiri daripada apa? Kata nama. Soalan saya, lagi ni kata apa? Kata penguat, salah. Salah, bukan kata adjektif, bukan kata bantu. Bukan kata nama, lagi bukan kata nama. Bukan kata adjektif. Kata sendi nama bukan. Kata frasa. Okey, Farhan, cuba jawab Farhan. Kata apa? Tak tahu. Okey, ini ialah. Okey, per tu betul. Per tu betul. Bukan penguat lain. Per apa? Penegas. Saya dengar. Penegas. Okey, good. Yang jawab penegas, very good. Okey, bagi saya terangkan Baik. Membaca kata kerja transitif aktif. Jadi formula dia kena ada objek. Objek tu mesti ada kata nama. Okey. Jadi lagi ni kata penegas. Macam tadi, petikan, membincangkan. Membincangkan tentang. Okey, tentang tu kata sendi. Bukan kata nama. Sama juga dengan kes lagi ni. Tapi kata lagi ialah kata penegas. Sama je, maksudnya selepas dia bukan kata nama. Sepatutnya kata nama. Jadi kata nama dekat sini majalah ni. Ini kata nama. Jadi sepatutnya lagi ini dibuang. Jadi jawapannya yang sepatutnya ialah membaca majalah. Ini kena fikir nombor 1. Membaca majalah itu lagi. Lagi letak dekat sini. Kemudian sambung kerana isinya menarik. Ini namanya keterangan. Jadi lagi tu perlu berada di hujung. Macam kes membincangkan tentang ni kena buang terus. Okey, tetapi dalam lagi ini boleh diletakkan, cuma letaknya itu bukan selepas membaca. Dia mesti hujung sedikit. Kalau ada keterangan tetap di belakang. Jadi lagi itu kena letak antara ayat pertama dengan kerana atau keterangan tersebut. Jadi ayat yang betulnya ialah Farhani membaca majalah itu lagi kerana isinya menarik. Faham? Faham, cikgu. Faham. Okey, minta yang tengah on mikrofon tu off. Tak tahu siapa. Okey, terima kasih. Baik. Soalan 9.
Tak ada tanda seru. Nak letak mana tanda seru tu? Dekat ujung sekali. Selepas wah. Luas. Selepas wah. Selepas Wah. luas, Selepas akhir sekali. akhir sekali. Lepas Okey. kamu. Lepas kamu pandai. Jadi tanda seru perlu diletakkan pada akhir ayat. Okey, jadi ayat dia macam ni. Yang pertama ini mesti ada kata seru. Lepas kata seru mesti ada koma. Kemudian ayat apa-apa orang tulis, akhir sekali kena ada tanda seru. Jadi ini cara penulisan. Kita panggil tata cara penulisan ayat seruan. Ini bukan ayat penyata, bukan ayat tanya, bukan ayat perintah. Ini ayat seruan. Jadi bila ayat seruan, seruannya berada di bahagian belakang untuk bahasa Melayu. Untuk bahasa Inggeris, kita namakan ini sebagai interjection. Dalam DI, interjection itu berlaku selepas kata seru tersebut. Contohnya, ouch. Apa lagi nak tulis? Hi. Okey, dan sebagainya lah. Interjection dalam BI betul seperti ini, tetapi BM salah. BM, kalau ada kata seru yang saya bulat sekarang, letakkan koma selepasnya dahulu, tulis ayat sampai habis, kemudian baru letak tanda seru di hujung. Tak sama cerita walaupun konsepnya sama. Okey, faham? Faham. Oops, okey, baik. Soalan 10. Pesan kepada adik. Ibu berpesan kepada adik, pesan ibu kepada adik boleh terima, okey? Ibu pesan kepada adik. Pesan ibu. Okey, ni tak ada masalah. Jagalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Dia datang Kepada apa yang salahnya? Peliharaan. Full stop. Full stop, no. Supposed to be comma here. kepada ke cikgu? Peliharaan kot. Peliharaan binatang. Okey. Nampaknya macam banyak sangat salah ni. Susah dah ni soalan ni. Koma ni betul. Koma memang macam ni, kena koma. Okey, koma betul. Cikgu kepada tu. Kepada apa nak tukar ke? Tengan. Peliharaan Pada kot. adik. Pada Mana adik. baik. Pada tak ada masalah. Tak ada apa-apa salah. Wah, hebat. Ada satu salah kat sini. Binatang? Dengan baik. Dengan baik-baik. Haiwan kot. Haiwan. Binatang tukar dengan haiwan. Tambah Okey, hurufnya. baik. Okay, cukup. Okey, saya terangkan Jaga binatang peliharaan kamu dengan baik. Ibu berpesan kepada adik. Ada yang setengah tulis pesan ibu kepada adik. Tak ada masalah. Okey, ibu berpesan kepada adik. Ibu subjek, predikat berpesan kepada adik. Jadi betul. Okey, pesan ibu kepada adik pun boleh. Pesan ibu kepada adik. Subjek, predikat. Betul. Yang masalah juga sini ialah dengan baik ini. Okey, dengan ini ialah kata sendi nama. Jadi bila kata sendi nama, dia pun mesti bertemu dengan kata nama. Ini satu konsep yang kena ingat. Sekarang ni, baik ini sudah menjadi kata adjektif yang menentang hukum kata sendi nama tambah kata nama. Jadi dekat sini ada kesalahan dalam baik ini. Bermakna ini sudah menentang hukum yang saya petakkan ini. Jadi macam mana nak buat? Okey, dalam BM kita ada nama kata pasca kata. Kata pasca kata ialah sempang NYA, dash NYA. Dash NYA ini ada dua nama atau dua fungsi lah. Satu kata pembenda. Satu lagi kata pembenda, satu lagi, sekejap lupa pula. Okey, penekan. Penekan. Okey,
Dengar. Nya ini ada 3 sebenarnya. 1 kata pembenda, kedua kata penekan, ketiga kata ganti nama diri. Saya tak sentuh kata ganti nama diri punya cerita, saya sentuh yang sekarang punya cerita, iaitu kata pasca kata, kata pembenda, kata penekan. Okey. Memandangkan ini ialah kata adjektif. Kalau kita tengok ini kata sendi nama, ini kata adjektif. Jadi ini sudah menyalahi hukum yang saya kotakkan ini. Apa yang kita perlu buat ialah kita perlu menjadikan kata adjektif ini kepada kata nama. Kita panggil sebagai transformasi kata. Ubah kata tersebut daripada golongan kata adjektif kepada golongan kata nama. Caranya mudah saja, kita letakkan dash NYA, iaitu nya ini yang menjadi kata pembenda. Nama dia kata pembenda kerana dia mengubah apa-apa yang bukan kata nama kepada kata nama. Jadi sesiap apa-apa saja kata yang bukan kata nama, bila dah kena NYA, dia sudah menjadi kata nama. Bila ini sudah menjadi kata nama, maka keseluruhan ini betul. Jadi jawapan yang sepatutnya ialah dengan baiknya. Kalau awak baca mana ada surat khabar dengan gigih, dengan baik, dengan cekap, dengan cermat, itu menyalahi tata bahasa. Okey, sebab baik kata adjektif, cermat kata adjektif, cekap, gigih kata adjektif dengan kata sendi nama. Jadi macam mana hukum itu boleh diterima sedangkan hukum yang sepatutnya kata sendi nama bertemu dengan kata nama. Jadi cara membetulkannya, awak kena letak NYA ini di belakang kata tersebut. Tak kisahlah kata apa pun. Selagi dia bukan kata nama, awak letak NYA ini supaya dia menjadi kata nama. Contoh yang paling senang, dengan baiknya. Jadi jawapan ini betul. Yang bawah itulah. Okey? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Soalan 11. Saling membantu. Saling bantu membantu. Jawapan? Saling membantu. Saling bantu membantu. Saling membantu. Okey, bagus. Okey, saya terangkan sikit saja awak tahu ni. Baik, bila kita nampak perkataan saling, saling ni bermaksud tindak balas. Okey, saya bagi sesuatu, awak buat sesuatu. Responsif kita namakan ya, ataupun responsif lah. Berterusan pun boleh diterima. Maksudnya ada yang berterusan dibuat atau salingan. Jadi bila salingan ini wujud, maka tindakan, ini tindakan ya, kata kerja ganda. Okey, bantu membantu ini pun berterusan. Saling pun berterusan. Dua-dua membawa makna yang sama. Oleh itu satu cukup. Jadi saling membantu, kena ambil yang hujung. Saling membantu. Ataupun kalau tak nak saling, jadikan dia bantu membantu. Sebab kalau ada saling, dia sudah menunjukkan berterusan, ambil yang hujung. Kalau tak nak saling, ambil sepenuhnya kata ganda, kata kerja ganda tersebut. Okey. Demi untuk. Jawapan? Demi untuk. Demi untuk. Kata untuk. Okey, bagus. Pandai. Okey. Demi dan untuk ini kedua-duanya ialah kata sendi nama juga. Kemerdekaan ini kata nama. Jadi kalau ikutkan hukum, kata sendi nama tambah kata nama dah betul dah. Cuma dia terlebih-lebih. Satu cukup. Jadi pilih mana satu nak guna. Nak guna demi, buanglah untuk. Nak guna untuk, buanglah demi. Jadi jawapannya demi kemerdekaan betul. Untuk kemerdekaan pun betul. Oleh kamu. Okey, jawapan sepatutnya? Kamu selesaikan. Okey, bagus. Okey, awak nampak dekat sini ini kata kerja pasif. Ini kata seni pandai. Ini kata ganti yang keberapa ni? 2. Ketiga. Okey, bagus. Jadi kata ganti nama diri 1 dan 2 tak boleh guna kaedah macam ini.
Okey, jadi kena guna kaedah seperti yang saya tunjukkan, iaitu ada kata ganti nama diri tersebut tambah kata kerja yang tidak ada imbuhan di ini. Okey, bagus. Tersalah. Okey, nampak dah kesalahan. Jadi sepatutnya Semula. Menulis semula. Menulis sekarang. okey, pandai. Kenapa? Ini kata apa? Kata Kerja. kerja transitif. Kata kerja atas. Kata kerja transitif aktif. Kena lengkap sebab ada dua aktif. Jadi ini kata kerja transitif aktif kena jumpa siapa? Objek. Objek tu apa dia? Kata nama. Kata nama. Yang mana satu kata nama kembali ke karangan? Karangan. Karangan. Jadi Karangan. kena direct, kena sambung dahulu menulis karangan. Okey, bagus. Itu kembali letak selepas dia sebab belakang ni ada keterangan. Keterangan tetap berada di hujung ayat. Pandai, bagus. Okey. Siapakah penduduk terpilih? Apakah dekat depan? Siapakah jadi siapa? Ataupun siapa. Siapa? Siapakah jadi siapa? Okey, bagus. Pandai. Okey, saya terangkan sedikit. Baik, ini dinamakan sebagai ayat tanya. Okey, kenapa ayat tanya? Sebab ada tanda soal dan ada kata tanya di sini. Baik, bila ada ayat tanya yang asal, yang original, nama, guru, baharu, kamu, siapa. Ini yang asal. Okey, apabila kita songsangkan, kita akan bawa kata tanya ini ke depan. Dia akan jadi siapa, nama, guru, baharu, kamu. Namun, apabila kita kedepankan, dia kena ada partikel, iaitu kah. Partikel ada 3, tah, kah, lah. Okey, sekarang ni kita guna kah lah. Kes lain guna lain. Sekarang ni kita guna kah. Jadi apabila kita songsangkan maksudnya kita kedepankan sesuatu, predikat. Jadi kita kedepankan kata tanya ini, kita pindahkan dia ke depan. Bila kita pindahkan ke depan, kita kena letakkan partikel ini sebagai penegasan. Maka kalau dalam ayat macam saya tunjuk sekarang ini, yang kah ini tidak perlu. Kerana ini ayat original, ayat asal. Jadi asalnya sepatutnya bebas daripada partikel. Jadi jawapan sepatutnya ialah siapa. Cukup. Okey. Oleh kerana. Oleh kerana. Oleh sebab. Kerana demam. Kenapa? Kenapa oleh sebab? Lepas oleh Kerana kata nama. tersedih pula. Salah. Kata hubung. Okey. Kerana ialah kata hubung. Okey, bagi saya terang. Oleh ini ialah kata sendi nama. Okey. Macam formula yang saya dah terangkan. Kata sendi nama mesti bertemu dengan kata nama. Masalahnya sekarang, kerana ini ialah kata hubung. Jadi ini sudah menyalahi hukum bahasa. Macam mana nak buat? Kerana ini kata hubung. Ada satu perkataan yang menunjukkan makna kerana, iaitu sebab. Sebab ini ialah kata nama. Jadi sepatutnya kata sendi nama oleh mesti bertemu dengan kata nama sebab. Barulah betul. Oleh sebab. Kalau tak nak oleh sebab, guna saja kerana sorang-sorang. Amran tidak hadir ke sekolah semalam kerana demam pun betul. Agar supaya. Okey, bagus. Bagi saya terangkan. Jadi kedua-dua ini ialah kata hubung juga. Macam kes demi untuk tadilah. Kalau dua-dua itu sudah menunjukkan fungsinya, satu cukup. Pandai salah satu saja. Agar pun boleh atau supaya. Okey, ini senang saja. Tanda seru. Tanda seru. Tak nak. Kena tanda seru kena. Tapi nak letak kat mana? Belakang. Lepas ini. Belakang ini. Okey, baik.
Ada dua cerita dekat sini. Satu aduh, satu ini. Macam saya cerita tadi, mula-mula kena ada kata seru dahulu, kemudian koma, ayat, kemudian tanda seru. Jadi benda ini ada susunannya. Maka susunannya ini sudah salah. Sepatutnya dia di belakang dan yang ini sepatutnya ada ini. Tetapi ini gantinya ialah koma. Jadi ayat ni semuanya salah susunan. Aduh, koma, sakitnya, gigiku, ini tanda seru. Okey. Okey. Dijadualkan pada hari esok. Tak ada masalah. Jadual. Tak ada masalah. Di antara. Ulangan telah dijadualkan. Dijadualkan. Telah dijadualkan. Okey, cukup. Saya dengar jawapan dan tukar kepada dengan. Okey. Baik. Dengar Dalam satu ayat boleh ada dua kata sendi nama serentak. Tadi cikgu kata demi untuk ni salah. Okey. Ini bukan berpasangan. Sekarang kita cerita pasal berpasangan. Jadi bila berpasangan, ada pasangan yang mesti sama konsepnya. Sekarang ini antara ialah kata sendi nama dan ini ialah kata hubung. Okey, dalam tata bahasa Melayu, antara mesti berpasangan dengan. Kerana antara kata sendi nama dengan pun kata sendi nama. Ini pasangan. Dia tidak bertemu direct, bersemuka, terus. Macam ni, dia bertemu secara terus. Tak boleh. Okey, tetapi ini berpasangan, maksudnya tengah-tengah dia ada ayat lain. Jadi walaupun dia ada ayat lain, awak kena samakan dia. Ini kata sendi, ini kata sendi. Jadi sepatutnya antara dengan. Kes 1. Kes 2. Dari, ada ayat tengah-tengah dia, mesti ada ke. Dari, mesti ada ke. Kes nombor 3. Daripada, tengah-tengah ada ayat, kepada. Jadi ini hukum yang kena ingat dia punya corak. Tak boleh suka-suka tukar dari kepada, daripada ke, antara dan, tak boleh. Sebab ini namanya kata sendi yang berpasangan. Bila berpasangan, dua-dua mesti kata sendi dan ada pasangan khasnya. Antara, dengan. Dari, ke. Daripada, kepada. Faham? Faham. Okey. Baik. Dari masa ke semasa. Semasa ke semasa. Dari masa ke semasa. Dari Ini Dari betul? masa ke Dari masa. betul ke betul? Macam pasangan dari tadi semasa betul? ke semasa. Apa cerita yang salahnya? Masa ke semasa. Masa Ah. Masa ke masa. Semasa ke masa. Okey, baik. Okey, baik. Jadi kat sini dan kat sini sebenarnya betul. Yang masalahnya tengah-tengah pula. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Ada dua cara. Yang pertama, dari, ke, betul. Tengah-tengah ini mesti sama. Kalau awak nak guna masa, belakang pun kena guna masa. Kalau nak guna semasa, belakang pun kena guna semasa. Dia mesti sama. Sebab awak cerita dari satu cerita kepada satu cerita. Maka bila dia dari satu cerita kepada satu cerita, susunan itu mesti sama. Okey? Dari hari ini ke hari esok. Maksudnya satu susunan cerita yang sama. Dua-dua melibatkan hari. Begitu juga dengan masa dan semasa. Kalau nak guna masa, semua kena guna masa. Kalau semasa, kedua-duanya pun kena semasa. Daripada 10 Celsius kepada. Daripada 10 Celsius kepada 50 Celsius. Okey, cukup. Saya dengar jawapan. Baik. Benda ini ialah suhu. Okey. Jadi bila suhu dia tidak menunjukkan masa. Apa benda yang cikgu cakap masa apa semua ni?
Bila kita sebut dari, dia mesti ada 3, mat, masa, arah, tempat. ATM boleh, mat boleh dan sebagainya. Jadi 10 darjah Celsius ini ialah suhu, bukan masa, bukan arah, bukan tempat. Maka yang betulnya ialah daripada. Tetapi ini sudah menjadi pasangan kata sendi nama. Jadi aku kena tengok balik pasangan kata sendi nama. Dari bertemu dengan ke, daripada bertemu dengan kepada. Jadi yang salahnya ialah ke, sepatutnya kepada. Pada. Itu akan. Suka akan. Okey, cukup. Baik. Ini isu kata adjektif. Okey. Kata adjektif dia ada 9 jenis. Awak cari sendiri apa yang 9 tu. Salah satunya ialah kata adjektif emotif. Emotif, emosi lah. Maksudnya perasaan. Jadi bila kita tulis kata adjektif dalam ayat, iaitu kata adjektif emotif, kata adjektif emotif ini mesti bertemu dengan kata sendi nama. Ini dia punya formula. Jadi bila kata sendi nama yang sesuai ialah akan. Jadi kita tidak boleh singkatkan menjadi kan. Sebab ini sudah menjadi imbuhan. Buka cerita pasal kata terbitan pula. Jadi kita tak boleh campurkan dia atau cantumkan dia. Kita tetap kena jadikan dia satu-satu. Suka akan, benci akan, marah akan. Tak boleh digabungkan kerana kalau digabungkan itu sudah menjadi imbuhan. Tak boleh suka-suka short form sebab imbuhan itu ada maknanya sendiri. Okey, ada makna dan fungsinya sendiri. Maka bila ada makna dan fungsinya sendiri, perubahan itu tidak boleh dibuat sesuka hati. Kerana ayat tersebut akan menjadi makna yang berlainan. Langkah. Adalah. Okey, cukup. Ini kata kerja kan, kata pemberi ada 2 iaitu ialah dan adalah. Adalah untuk kata adjektif, kata sendi, ialah untuk kata nama. Sekarang ni, mematuhi ni apa? Kata kerja. Boleh ke ialah? Tak boleh. Boleh ke adalah? Tidak boleh. Okey, jadi apa ceritanya? Ceritanya kena ubah. Okey, nak kena ubah. Dengan. Nak kena ubah yang sedia ada atau nak kena ubah daripada yang tak ada kepada yang ada? Confuse soalan cikgu. Dengan mematuhi, dengan kata sendi, mematuhi kata kerja. Dengan mematuhi tak boleh jadi satu susunan untuk sekarang lah. Okay? Dia ada cerita lain. Tapi untuk sekarang bukan itu. Tak. Mematuhi jalan peraturan, kata kerja transitif aktif, peraturan kata nama. Patuhi sudah jadi ayat perintah. Patuhi jalan raya. Langkah-langkah, okey, cukup satu dekat sini boleh, tak ada masalah. Langkah-langkah pun boleh. Mencegah dan mengatasi sama makna. Tak boleh adalah kena jumpa kata adjektif, kata sendi. Adalah dengan. Adalah dengan. Okey, adalah dengan mematuhi. Mematuhi itu kata kerja. Kata sendi kena jumpa kata nama. Macam mana? Ayat ini selalu keluar dalam karangan. Hendaklah mematuhi. Hendaklah mematuhi. Langkah mencegah kemenangan jalan raya hendaklah mematuhi. Ada sesuatu kurang di situ, okey? Tidak tepatlah. Tak ada imbuhan. Apa yang tak ada imbuhan? Mematuhi. Tak ada hi, tak ada hi. Mematuhi betul. Mematuh. Mencegah betul. Kalau saya contoh ini betul. Undang-undang? Undang-undang jalan raya boleh, peraturan jalan raya boleh. Tapi setakat ni saya tidak menyentuh peraturan dan undang-undang. Itu betul. Kalau dari segi istilah, salah lah. Undang-undang lah. Tapi tak ada masalah. Kini ayat ni tak ada masalah dalam kes sekarang.
Kebat. Soalan ni betul, tak ada masalah. Soalan ni betul, tak ada Ryan. masalah jawapan yang kebat. Tapi bukan ada kesalahan di sini. Ai. Patuhi tak boleh sebab patuhi sudah jadi kata perintah. Ini betul, kata kerja transitif aktif. Raya. Adalah Tak boleh. Ya. Ialah Ialah dengan kata sendi. Okey, cukup. Kalau raya sekali je. Tak tahulah cikgu. Oh, tak tahulah cikgu sial. ialah Orang ni. patuh. Okey, bagi saya cakap off microphone. Okey, baik. Dalam suatu ayat, awak kena tahu ada dua elemen iaitu dinamakan sebagai subjek dan predikat. Okey. Dalam suatu ayat mesti ada subjek dan predikat. Dua perkara ini wajib ada. Kalau salah satu tak ada, ayat tersebut cacat. Bila ayat tersebut cacat, dia sudah menjadi ayat tergantung. Bila dia jadi ayat tergantung, ayat tersebut salah. Sebab dia tak ikut formula ni. Okey, 1 + 1 sama dengan 2. Awak tulis 1 + 1 sama dengan 3. Salah lah semua. Jadi dekat sini kena ada subjek dan kena ada predikat. Apa isu ayat tersebut? Ayat ini penuh dengan predikat tetapi subjeknya tidak ada. Langkah mencegah kemalangan jalan raya ialah mematuhi peraturan jalan raya. Kita biarkan yang depan ini, kita ambil yang belakang dari mematuhi sampai jalan raya. Jadi dekat sini mematuhi peraturan jalan raya ini predikat. Dekat sini tidak ada subjek. Awak kena ingat dalam BM ada dinamakan sebagai pola ayat dasar. Ini bila awak belajar ayat dalam kelas dengan cikgu BM, bahagian sintaksis yang saya tunjuk tadi, frasa, klausa, ayat. Bila belajar ayat dalam sintaksis, ini kena belajar. Dalam pola ayat dasar Melayu ada 4. Frasa nama tambah frasa nama, frasa nama tambah frasa kerja, frasa nama frasa adjektif, frasa nama frasa sendi nama. Awak tengok sekarang mematuhi kata kerja. Jadi dia ambil yang nombor 2 yang saya petakkan sekarang. FK sudah ada. Yang tak ada FN. Jadi maksudnya ialah ini menjadi betul. Sebab macam saya cakap tadi, ialah tu selepas mesti kata nama. Bermakna ialah ini betul, tak perlu tukar kepada adalah. Okey, isunya sekarang, di manakah kata nama itu? Itu tata bahasanya sekarang. Ialah itu betul, mematuhi peraturan semua akan jadi betul, tetapi dia jadi salah kerana subjeknya itu tidak ada. Jadi kalau nak senang, awak tengok ayat ni, langkah mencegah kemalangan jalan raya ialah bermakna ada pihak di sini perlu mematuhi peraturan jalan raya. Saya tulis di sini sebagai pengguna. Pengguna jalan raya. Ni saya ringkaskan saja. Jadi pengguna jalan raya ini ialah frasa nama. Frasa nama bertemu frasa kerja. Lengkaplah ia sebagai pola ayat dasar, maka ayat ini sampai habis sudah betul. Faham? Faham cikgu, faham. Cikgu, ayat lengkapnya macam mana? Suatu ayat itu akan jadi lengkap bila dia ada dia ada subjek dan predikat. Okey. Kes sekarang dari mematuhi sampai jalan raya, dia ada predikat saja. Macam mana kita tahu dia ada predikat saja? Tengok apa mula dia. Mula dia kata kerja. Kata kerja dan habis sampai habis ni semua kita namakan sebagai frasa kerja. Saya kata ini ayat. Jadi kita tengok pola balik. Pola ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia ada FK. FK maksudnya pola yang kedua yang saya bulatkan sekarang. Dia ada FK tetapi FN dia tidak ada. Siapa yang kena mematuhi peraturan jalan raya? Tak ada. Jadi ayat ini tidak lengkap. Walaupun ayat ini panjang. Jadi sepatutnya kena ada subjek. Subjek mestilah frasa nama. Jadi saya bagi contoh yang paling senang. Pengguna jalan raya. Awak nak tulis pemandu ke, pemandu motosikal ke, apa-apa saja yang sesuai boleh. Tetapi skema ataupun jawapan yang paling senang, pengguna jalan raya, subjek, frasa nama, mematuhi peraturan jalan raya, predikat, frasa kerja. Automatik awak faham, dalam pola ayat dasar Melayu, semua subjek mesti frasa nama. Belakang-belakang, predikat, boleh jadi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.
ini secara asas sahaja kerana kalau masuk SPM ada lagi mendalam. Kalau saya masuk sekarang nanti opening, okay? Jadi ambil yang asas ni saja. Suatu ayat mesti ada subjek dan predikat. Subjek mestilah terdiri daripada frasa nama. Predikat boleh terdiri daripada 4 frasa tersebut. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu, Faham boleh. cikgu. Ya, kita kena tambah. Ada soalan tanya tadi, kita kena tambah. Kalau kita kata kita boleh tak? Boleh kita mematuhi, tak ada masalah, ikut keadaan, ikut kesesuaian ayat tersebut. Cikgu, Sama kalau subjek kita tetapi pastinya sesuai lah. Jangan tulis kanak-kanak pula. Jangan tulis bayi pula. Yang sesuai dengan ayat tersebut. cikgu kalau Okey. kita letak kita hendaklah. Boleh, tak ada masalah. Kita ialah kata nama. Oh, jadi kalau kata hendaklah tu tak apa kalau saya letak. Tak ada masalah. Langkah mencegah kemalangan jalan raya ialah kita hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Kita mematuhi peraturan jalan raya. Boleh. Oh, terima kasih cikgu. Okey. Okey. Ini senang je ni. Disediakan oleh mereka. Okey. Disediakan oleh. Pandai. Kata ganti nama diri ketiga. Jadi kena guna di tambah kata kerja. Tambah oleh. Macam ni Berbagai-bagai. Oh. Pelbagai. Okey. Okey, cukup. Jadi dekat sini berbagai. Berbagai. Okey. Baik, bila kita guna berbagai, perlu ada penggandaan berbagai-bagai. Tetapi kalau awak tak nak guna macam ni, awak nak guna pelbagai. Cukup sebagai satu. Tak payah pelbagai-bagai. Salah. Jadi dua-dua ni betul, salah satu. Okey, dalam kes ini apa jawapan yang tepat? Jawapan tepat yang inilah. Okey, jawapan tepat ini sebab dia kekurangan satu. Jadi tambah saja lagi satu, jadi ini yang paling tepat. Okey, saya buka sesi soal jawab kalau ada yang nak tanya. Cikgu. Cikgu, tadi soalan 23. Kan kita tambah kan, ialah pengguna jalan raya mematuhi peraturan. Maksudnya dalam SPM kita boleh tambah perkataan lain lah. Bukan tukar je. Okey, kejap satu-satu. Soalan 23 tadi ulang balik, siapa yang tanya tu? Saya. Okey, Okey. kan jawapan dia kan pengguna jalan raya mematuhi peraturan kan. Ya. So maksudnya dalam SPM kita boleh tambah perkataan lain lah. Bukan tukar saja. Okey. Saya menunjukkan keadaan ini kerana keadaan ini terlalu ketara dalam karangan. Jadi awak kena faham bila belajar bahasa, tata bahasa itu sangat penting. Dari karangan, dari Komsas, tata bahasa novel dan sebagainya, itu tata bahasa akan diambil kira. Jadi saya mengambil petikan daripada karangan murid saya letakkan dekat sini. Ada kesalahan tata bahasa di situ yang menyebabkan markah ditolak. Jadi perlu betulkan bahagian ini. Bahagian ini sesuai untuk karangan. Okey. Kalau soalan SPM nanti macam mana keadaannya? Ikut keadaan ayat tersebut. Okey. Alamak, saya kena tunjuk lah macam ni. Okey, sekejap saya tunjuk dulu. Okey. Dalam ayat macam ni sesuai keluar dalam karangan. Awak tulis karangan macam ni lah rupanya kan. Kalau ayat tersebut sudah ada subjek, jadi tidak perlu lagi letak di mana-mana sebab ayat tersebut sudah ada subjek. Ayat macam ni ada dua kes. Okey, kes pertama tadilah. Kes pertama, langkah mencegah kemalangan jalan raya ialah pengguna jalan raya. Saya tulis ringkas PJL, pengguna jalan raya mematuhi jalan raya. Okey, ini betul. Ini kes 1. Okey, nanti bila soalan tata bahasa ke apa ke, awak baca ayat tu penuh-penuh. Okey, tengok saya buat. Okey, saya type dekat sini. Sekejap bagi saya type dulu. Okey, kes 1 tadi dekat atas, langkah mencegah kemalangan jalan raya ialah mematuhi peraturan jalan raya. Ayat ini salah kerana tidak ada subjek. Subjeknya boleh letak di sini.
Okay, sebab ialah kena bertemu dengan kata nama. Jadi kita letak PJL dekat sini. Pengguna jalan raya. Okay, ni kes pertama. Kalau kes kedua, awak baca langkah yang boleh dijalankan oleh PJL untuk mencegah kemalangan jalan raya ialah mematuhi peraturan jalan raya. Ayat ini betul. Kenapa pula betul cikgu? Ini kata kerja, ialah kena temu kata nama. Baca ayat tersebut. Langkah yang boleh dijalankan oleh PJL. Subjeknya sudah diletakkan di depan. Maksudnya dia dah fokus, langkah yang boleh pengguna jalan raya buat. Apa pengguna jalan raya kena buat untuk mencegah kemalangan? Jadi tak perlu ulang balik PJL dekat sini. Sebab PJL dah disebut di depan. Ini complicated kalau awak selalu buat salah. Jadi bila awak membetulkan kesalahan, awak tengok dahulu. Awak tengok depan ni dia tidak ada siapa-siapa pun. Subjek tak ada dekat sini. Subjek pun tak ada dekat belakang. Bermakna kita letakkan yang sesuai, kita letak di sini. Okey. Kalau kes itu, ayat itu sudah menjadi ayat yang besar. Dia terus letak dekat depan. Langkah yang boleh dijalankan oleh pengguna jalan raya untuk mencegah kemalangan jalan raya ialah mematuhi peraturan jalan raya. Ayat ini betul kerana subjeknya sudah berada di hadapan. Jadi bila menjawab soalan tata bahasa nanti, untuk kes macam ni, awak kena perhatikan betul-betul kedudukan subjeknya di mana. Kalau di hadapan sudah ada, jadi belakang tu biarlah macam tu, tak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada, macam kes satu ni, awak kena letak di sebelah ialah. Sebab ialah mesti bertemu dengan kata nama. Ini sebabnya. Tetapi sebab kedua ni boleh, sebab depan ni dah ada subjek. Biarlah, tak ada masalah. Tu kan nak ulang balik, langkah yang boleh dijalankan oleh pengguna jalan raya untuk mencegah kemalangan jalan raya ialah pengguna jalan raya mematuhi peraturan jalan raya. Kan banyak tu berulang-ulang. Jadi satu pun cukup. Adakah saya menjawab soalan siapa yang bertanya tu? Jawab cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Sama. Okey, ada soalan lagi? Salah satu seorang-seorang seorang-seorang. Cikgu. Okey, sila. Boleh cikgu tengok dekat bahagian ruangan komen? Alamak, saya kena buka komen. Okey, boleh tunggu sekejap. Nama siapa? Pilot remaja. Okey, baik. Kejap Ada soalan lain tak yang saya perlu gunakan slide? Sebab kalau nak guna komen, saya akan off slide ni terus. Tak, biar saya tanya terus. Okey. Yang lain tak ada saya turun ke? Okey, kejap Kejap saya buka balik komen dia. Yang mana satu ni yang pertama ke yang kedua ni? Sesi pertama ke sesi kedua ni? Sesi yang pertama. Link pertama Okey, link pertama. Pilot remaja adalah dengan ialah untuk menerangkan tentang. Okey, kenapa? Adakah perkataan tersebut betul ataupun salah? Okey. Nombor satu adalah dengan kata sendi nama. Kalau selepas dengan tu kata nama, dia boleh jadi betul. Okey, adalah dengan apa sekian-sekian. Okey, yang kedua ialah untuk. Ialah untuk tu kata sendi. Jadi yang sepatutnya digunakan adalah lah. Sepatutnya adalah. Nombor dua tu sepatutnya adalah. Okey, menerangkan sama kes dengan membincangkan. Itu semua kata kerja transitif aktif. Jadi selepas dia mesti ada kata nama. Tentang ini kata sendi nama. Jadi tak perlu letak, kena buang terus sambung dengan kata nama. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu. Baik, sama-sama. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Mana-mana sesi 1, sesi 2, link 1, link 2. Cikgu nak tanya. Okey, lelaki tadi. Minta maaf kejap lelaki tadi. Okey, apa dia? Cikgu off mic. Cikgu hilang ke? Cikgu. Cikgu off mic. Cikgu off mic. Cikgu. Okey, dapat. Okey, sorry. Okey. Soalan perempuan tadi, pelajar perempuan tadi, sebab tadi link kedua saya terpadam link pertama punya mic. Okey, ada soalan lagi tak? Saya. Okey, teruskan. Sian dia.
Jadinya dalam bahasa Melayu ni sukakan tu bukan ringkasan daripada akan. Sebab saya ingat sukakan tu dia suka akan maksudnya. Jadinya Okey. memang tak ada perkataan sukakan. Okey. Hukum frasa adjektif tersebut ialah dia mesti ada, kalau ada kata adjektif emotif, perasaan, suka, cinta, sayang, benci, selepas dia mesti ada kata sendi. Itu hukum dia. Kata sendi. Okey, kata sendi ada banyak. Demi, untuk, kerana, kepada dan sebagainya. Yang sesuai digandingkan dengan kata adjektif emotif tersebut ialah akan. Okey, formula dia kata adjektif dan kata sendi, bukan imbuhan. Formula dia begitu. Jadi bila dia kata sendi, maka perlu kita tulis bulat. Suka akan, benci akan, cinta akan. Okey, kalau kita ringkaskan dalam kes ini, dia sudah menjadi imbuhan. Maknanya sudah berbeza, lain. Jadi lari. Sebab dia menyalahi hukum dia. Sepatutnya kata adjektif emotif kena tambah kata sendi nama akan. Itu hukum dia. Tetapi dalam kes lain, ada kata yang menjadi imbuhan tersebut, yang ada kan tersebut boleh diterima. Tak ada masalah. Okay, contohnya mungkin buatkan. Macam tu. Itu dari segi kata perintah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila kita guna kata adjektif, emotif, kena ada kata sendi akan. Boleh saya menjawab soalan ke? Terima kasih Cikgu, faham. Okey. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Mana-mana sesi? Mana-mana link lah. Saya cikgu. Cikgu. Okey, silakan. Mana ni ada dua ni. Link pertama. Okey, soalan dia. Ibu menghadiahi pen ke ibu menghadiahi kakak yang betul? Okey, menghadiahi, sekejap tadi Zulaika tanya partikel. Partikel ada 3 lah tah kah Kah biasanya untuk kata tanya. Yang lain-lain tu lah dan tah tu biasanya untuk ayat yang perasaan. Apalah nasibku pada malam ini? Apatah lagi keadaannya akan berlaku? Itu dari segi ayat yang lain. Tetapi kalau kata tanya, biasanya kita akan guna kah lah. Siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang? Apakah yang telah terjadi di Malaysia setelah wabak itu berlaku? Biasanya kalau kata tanya, kita guna kah. Okey, baik, saya menjawab tadi. Tadi menghadiahkan tu, hukum menghadiahkan ada terlalu banyak. Okey, saya tak boleh cerita dalam satu malam hari ini. Tetapi yang paling asas ialah selepas selepas menghadiahi mesti objek bernyawa. Ibu menghadiahi kakak seutas jam tangan. Kalau kan, selepas dia objek tidak bernyawa. Ibu menghadiahkan seutas jam tangan kepada kakak. Itu asas. Kerana ada keadaan lain, selepas dia menjadi objek tidak bernyawa. Contohnya, saya menaiki tangga. Kita tak boleh tulis saya menaikkan tangga. Awak ambil tangga sekolah awak bawa naik, boleh? Tak boleh. Okey, itu kes lain. Jadi, asasnya kalau selepasnya objek bernyawa, kalau kan selepasnya objek tidak bernyawa. Okey. Okey, ada soalan lagi? Silakan. Okey. Okey. Pusat membeli belah itu salah Pusat membeli belah itu salah. Sebab bila kita nampak membeli belah itu, dia sudah menjadi kata kerja. Membeli belah. Okey. Tetapi beli belah pun kata kerja. Beli belah. Okey. Pusat beli belah bermakna pusat tersebut untuk orang datang shopping. Pusat membeli belah bermakna pusat tersebut pergi beli belah. Okey, nampak cerita dia? Okey, ini masuk dalam topik frasa nama. Kalau belajar dekat sekolah, sintaksis.
Cikgu ajar frasa, dia akan terangkan pasal benda ini secara mendalam dalam topik tersebut. Kalau awak nak cari rujukan ke, awak mungkin boleh cari topik frasa nama. Sebab frasa nama ini ada punca dia kenapa ini salah, kenapa ini betul. Jadi untuk pusat membeli belah, bermakna pusat itu pergi beli belah. Saya membeli belah di Shopee. Betul. Kalau kita tulis saya beli belah di Shopee, salah. Begitu juga dengan pusat membeli belah. Pusat membeli belah bermaksud pusat tersebut yang pergi shopping. Tetapi kita nak kata pusat tersebut sebagai tempat orang datang shopping. Jadi kita guna pusat beli belah untuk frasa nama. Begitu juga dengan majlis anugerah cemerlang, majlis anugerah kecemerlangan. Yang betulnya majlis anugerah kecemerlangan. Itu frasa nama punya case lah. Okey, saya harap menjawab soalan tadi. Okey, ada soalan dalam link 1. Presiden baharu PKR tekad teruskan perjuangan bela keadilan. Baik, dekat situ kesalahannya ialah tekad. Teruskan. Okey, Presiden baharu PKR, subjek, tekad meneruskan perjuangan membela keadilan. Dua salah, teruskan dan bela. Okey, Tan Chow Yin. Saya harap saya betul lah sebut nama awak ya, minta maaf kalau salah. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Mana-mana link 1 atau link 2? Cikgu. Okey. Apakah hukum-hukum basic dalam tata bahasa yang perlu kami semua kuasai dengan betul-betul? Sebelum tu awak nampak slide saya tak? Dua-dua link? Nampak. Okey. Apakah asas tata bahasa yang perlu kami kuasai? Betul soalan tu? Hukum-hukum yang basic. Hukum yang basic. Ini slide depan tu aspek tata bahasa, awak kena kuasai sistem tata bahasa, iaitu yang pertama morfologi, yang kedua sintaksis. Itu nama kepala dia supaya awak tahu macam mana awak nak cari. Sebab dalam morfologi ada 2, dalam sintaksis ada 3. Dia pecah-pecah. Okey, sekarang ni asas yang pertama ialah morfologi dahulu. Kerana awak tak kuasai morfologi, awak tak boleh kuasai sintaksis. Sebab sintaksis tu sudah besar. Jadi mula-mula kuasai dahulu morfologi. Tahu tak kata nama tu apa? Kata kerja tu apa? Tahu tak kata kerja tak transitif berpelengkap? Tahu tak kata penegas? Kata penguat? Dan sebagainya. Maka itu perlu dikuasai dahulu, iaitu morfologi. Jadi untuk soalan tadi tu kuasai aspek morfologi dahulu. Baru pindah ke sintaksis. Okey, saya harap menjawab soalan. Ada lagi soalan nak tanya? Okey, sama-sama. Yang nampak slide tadi, kalau boleh yang tak ada soalan lah, komen sikit, saya nak tengok respons daripada awak. Bagaimanakah cara saya mengajar pada malam ini, sebab ini slide pertama saya dengan awak semua. Kalau bagus, komenlah bagus, pujilah lebih-lebih sikit. Okay, kalau ada cadangan penambahbaikan, mungkin saya cakap laju ke, slide tak nampak tadi, cuba komen dekat situ, saya cuba cari jalan untuk cubalah atasi, sebab kesian awak tak nampak. Orang lain nampak, awak tak nampak, jadi awak tak dapat dengar apa yang saya tunjukkan. Sebab saya menggunakan drawing pad, jadi saya tak boleh tak tunjuk, kena tunjuk. Okey. Baik, ada yang screenshot nota saya. Okey, tak ada masalah, boleh guna. Ada lagi soalan nak tanya? Okey, link kedua, Haikal Aiman, peruntukan. Peruntukan tu salah je. Peruntukan K1 saja. Peruntukan untuk belanjawan Malaysia 2021 tampil menelan kos perbelanjaan sebanyak 80 bilion. 80 bilion tu apa benda? Ringgit, rupiah, dolar. Dan sebagainya lah. Jadi itu dari segi istilah. 80 bilion tu istilah, kesalahan istilah, peruntukan kesalahan imbuhan. Okey. Itu yang paling asas lah, yang senang-senang saya sentuh. Okey. Ada lagi soalan? Cikgu. Dalam link 1, Tan Chow Yin ada tanya soalan. Okey. Tak maaf lah, tadi link 2 mana pula ni? Link 1. Okey. Presiden baharu tu ke? Oh bukan. Apakah kegunaan? Okey, apakah penggunaan soalan kebat dia tanya. Okey, Tan, itu ialah aspek morfologi dari segi bentuk kata terbitan. Saya minta maaf sangat-sangat, saya hanya boleh bagi tahu asas itu saja. Iaitu semua itu menjadi kata kerja transitif aktif. Okey,
Jadi awak kena tahu apa fungsi macam mana nak tahu melarikan ke, memelarikan ke, mengepam ke, mengpam ke dan sebagainya. Jadi awak kena tahu perbezaan tu, awak kena cuba cari. Okay, sebab kalau saya terangkan satu-satu dia ada banyak lagi cerita yang lain. Sebenarnya dia bukan ni je. Dia ada apritan, me-i, mekan, men-i, memper, memperi. Ada banyak. Jadi cara nak kuasainya apa? Cari sumber, morfologi, bentuk kata, kata terbitan untuk kata kerja. Saya bagi satu-satu ni. Morfologi, bentuk kata, bahagian kata terbitan untuk kata kerja. Spesifik. Cuba cari, baca satu-satu. Okey, soalan lain. Kalau boleh jangan chat dia sebab saya tak check satu-satu pun. Saya main buka je ni. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Saya buka sampai 10.40 lah kalau ada lah. Cikgu. Okey. Cikgu akan mengajar lagi tak dalam kelas online ni nanti pada masa hadapan? Oh, ada orang tanya lah. Bergantung pada admin ya. Sebab saya diundang lah. Okay, tanya admin. Tak tahu? Tak tahu? Okey, ini pun pertama kali. Ya, kenapa? Seronok dengar cikgu ajar. Seronok dengar. Terima kasih. Siapa ni nama? Farhan tadi ke? Pilot. Siapa nama ni? Betul eh? Okey, dari mana tadi lelaki tu? Ya dari mana? Saya dari Kelantan. Kelantan. Oh, Kelantan. Okey. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki. Awak tengok saja daripada mana awak dapat link ni. Saya tak tahu mungkin daripada channel ke apa ke. Sebab saya berurusan dengan admin yang menguruskan ni. Jadi mereka yang menguruskan dari segi link semua. Cikgu dah bersedia ke okey ke? Saya teruskan lah. Kalau ada lagi daripada saya tu awak tengok, terus masuk saja. Sebab saya tak tahu dia punya masa. Okey, ikut saja apa yang mereka cadangkan lah. Mungkin dia kata, okey hari ni slot ni, esok cikgu saya lah, cikgu Zarim. Okey, terus masuk. Okey. Apa-apa lagi nak tanya? Kalau ada budak-budak KSSM nak tanya, terus tanya ya. Sebab saya tengah ada luang untuk masa. KBSM saya tak nak, saya malas sebab KBSM dah nak habis. Okey. Saya nak tengok KSSM sebab budak-budak KSSM guna format baharu. Okay. Jadi kalau ada permasalahan tentang KSSM boleh terus ada tanya. Kalau KBSM nak tanya bolehlah tanya. Kesian budak-budak KBSM kan. Okay, ada orang minta kontak saya. Aduh, tak bolehlah minta kontak ni. Kejap saya ada tunjuk sebenarnya tadi. Okay, slide saya kalau nampak lah. Kalau tak nampak tak boleh nak buat apa. Minta maaf sangat-sangat. Itu ada saya punya cara untuk menghubungi saya. Nombor saya, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Boleh screenshot. Okay. Jangan scammer pula saya block seorang-seorang nanti. Okay. Apa-apa saja yang memerlukan bantuan, InsyaAllah saya cuba. Okay. Cikgu. Ya. Begini, saya ni form 4. So format kami adalah berdasarkan KSSM. Betul. So masalah sekarang ni adalah kami perlu menukarkan apa ni? Ayat klasik kepada ayat Melayu moden. Tu cabaran baru buat kami. So macam tips cikgu untuk kami. Okey, baik. Okey, ni antara soalan yang saya dapat, saya jawablah. Format biasa kita cakap tentang format. Bila kita ada satu perubahan, dia ada dua perkara ya. Satu dia ada penambahan, satu dia ada pengurangan. Kalau kita bandingkan dengan format KBSM, dia ada pengurangan dan penambahan. Jadi penambahan macam saya cakap tadi, mengubah teks klasik kepada bahasa Melayu moden. Okey, itu nama canggih lah sebenarnya. Senang cerita, tukar daripada tradisional kepada yang faham. Itu nama ceritanya. Iaitu kita bagi awak teks cerita lama, hikayat. Okay, burung terbang dipipiskan lada dan kepimpinan melalui teladan. Awak tulis kepada ayat rasmi. Itu sahaja cerita dia. Okay, sebab kalau awak masuk tingkatan 6, saya kongsi sedikit ya. Kita belajar tingkatan 6 nanti, awak ada belajar perkembangan bahasa. Awak akan belajar bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden pandai. Jadi ada 3 peringkat bahasa Melayu. Nasib baik tak dapat bahasa Melayu kuno. Memang habis, tak boleh faham. Ya je, okey. Jadi untuk peringkat sekolah menengah SPM, dia ada bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Jadi awak kena faham cerita daripada klasik dahulu.
Kemudian awak boleh tak cerita balik daripada klasik tu kepada ayat biasa yang tanpa ada klasik. Okay, itu ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi. Okay, cuma saya bagi tahu yang biasa-biasa saja. Mungkin ada masa akan datang, mungkin saya akan sentuh topik tersebut, awak boleh dengar keadaan tersebut nanti macam mana. Okay, sebab kalau nak cerita panjang. Okay, boleh pilot remaja ke apa tadi nama dia? Okay. Baik bos. Cikgu dekat link 1 ada soalan dekat komen. Okay. Link 1 siapa tanya tu? Tengah cari. Alright, terima kasih tu nampak ni. Mana satu ni? Link Yang 1 pasal link 1. Sofia. Link 1. Saya buka link 2 tadi kejap. Mana? Okay. Kacik Kelantan lah. Mananya? Siapa tanya? Dekat atas cikgu Sofia Ahmad Bukhari tu. Apa soalannya? Cuba saya nampak ayat dia. Soalan dia macam mana nak buat pasal ayat medium. Ayat apa? Ayat medium ditulis. Medium? Mana pula ni? Macam Siapa nak nama guna dia tadi? ayat medium kot. Mana ni? Tadi pun. Okay, dapat. Cikgu macam mana nak buat pasal ayat medium? Ayat medium? Apa tu ayat medium ni? Ayat medium. Sufia Ahmad Bukhari. Saya minta maaf, saya tak dapat maksud ayat medium ni apa. Bagi tahu saya ayat medium tu apa. Pasal medium, maksudnya perkataan medium lah. Bina ayat menggunakan perkataan medium. Medium tu apa? Medium tu bahan atau perantara. Jadi, macam mana nak letak perkataan medium tu dalam ayat? Macam tu ke soalannya, Sufia? Jadi ini ialah morfologi bina ayat menggunakan perkataan. Jadi kita tahu makna perkataan tersebut. Medium ialah bahan atau perantara. Okay, contohlah paling senang masa sains belajar kan. Bunyi dipindahkan melalui medium seperti logam, plastik dan kayu contoh. Jadi kita letak perkataan tersebut dalam ayat yang menunjukkan makna medium itu. Medium tu ialah bahan atau perantara. Jadi bunyi tu dihasilkan melalui perantara. Tukarlah perantara tu kepada medium sebab medium dan perantara benda yang sama. Okey, ada soalan lagi? Link 1, link 2. Okey, Bazla, silakan. Betul ke ni? Nanti tak boleh cerita sekarang Bazlia, benda tu banyak nak cerita. Tapi yang saya boleh bagi tahu ada beberapa peraturan yang awak kena ikut lah. Itu saja saya boleh sentuh sebab kalau nak sentuh banyak lagi cerita. Dia ada penukaran ayat, kena tukar itu, kena tukar ini, kena kekalkan itu. Okay, jadi senang cerita ada beberapa peraturan. Okay, peraturan apa? Kalau boleh cuba cari dulu. Okay, kalau ada rezeki saya sentuh topik tersebut, saya sentuh lah. Masalah topik tu. Dahsyat korang ni. Tak apa. Lagi Cikgu, soalan lain? Dekat link 1 ada soalan. Dekat link 1 Okey. ada lagi. Sekejap. Mana link 1? Ayat aktif dalam karangan. Cikgu nak tanya kita boleh menulis ayat aktif dalam karangan. Ada tak formula ayat lain boleh bina ayat? Maksudnya selain ayat aktif ke? Okey, dalam ayat bahasa Melayu ada 9 perkara. Okey, 9 perkara. Subjek, predikat. Dengar ataupun catat. Catat apa yang saya cakap. Dalam ayat, untuk belajar ayat dalam BM ada 9 perkara. Kalau awak kuasai 9-9 ni awak faham. Nombor 1, subjek, predikat. Nombor 2, jenis ayat. Nombor 3, pola ayat dasar. Nombor 4. Sekejap saya pun lupa saya punya nota kat mana. Cikgu ulas semula tapi perlahan sikit. Tak nak jalan laju juga. Dah cepat habis. Okey, ulang saya dah Okey, tadi ada soalan tanya tentang binaan ayat lain. Saya faham soalan dia begini. Dia tanya selain aktif boleh buat ayat apa? Okey. Untuk buat macam tu awak kena tahu bila nak belajar ayat tu, awak belajar ayat tu belajar apa? Faham tak maksud saya? Maksudnya ayat tu ada banyak cerita. Okey, kalau cerita pasal episod dia boleh jadi 100 episod. Serius. Jadi antaranya saya pendekkan kepada 9 perkara. Nombor 1, subjek predikat. Nombor 2, pola ayat. Nombor 3, jenis ayat. Nombor 4, susunan ayat. Nombor 5, binaan ayat.
Nombor 6, ragam ayat. Nombor 7, penukaran ayat. Nombor 8, ayat yang sama maksud. Nombor 9, ayat tergantung. Jadi saya rasa pada malam ini awak dah belajar subjek predikat, pola ayat, jenis ayat, ayat tergantung. Yang lain-lain belum. Tu banyak masalah. Memang banyak masalah. Okay, jadi awak kena kuasai 9 ni dulu, baru boleh cerita ayat apa yang awak nak buat. Awak boleh buat ayat tanya, awak boleh buat ayat aktif, ayat pasif dan sebagainya. Okey, tadi ada panggil saya cikgu. Siapa? Yang mana tu? Ayat tu ke? Ayat tu ke? Okey. Kalau nak ayat tu, tolong fokus pada slide. Saya buka slide balik. Saya conteng dekat slide saya. Okey, saya tengok slide saya. Mana slide ni? Okey, saya conteng dekat slide. Mana? Okey, ada 9. Saya rasa ni ikut. Tak ikut susunan tak apa, tak kisah. Jadi untuk kuasai ayat, 9 perkara ni mesti dalam kepala. Okey. Lagi-lagi kalau KSSM. Okey, kenapa cerita KSSM? KSSM boleh uji 9 ni serentak. Sebab format KSSM, dia akan bagi petikan, dia akan tukar-tukar ayat soalan. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Tukarkan ayat tanya dalam petikan kepada ayat perintah. Contoh, tukarkan ini kepada itu, tukarkan itu kepada ini. Jadi bila dia bagi petikan, awak kena analisis mana yang dia nak, mana yang disuruh, mana yang kena tukar. Jadi kalau tak tahu 99 ni, awak tak tahu apa yang nak ditukarnya. Jadi saya bagi ini sebagai nama topik lah, bukan semua. Sebab setiap satu ni, 1, 2, 3 sampai habis 9 tu ada banyak lagi bawahnya anak-anak dia. Okay, ini secara umum, secara panduan lah, panduan. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Keep. Sekejap. Mana pula keep ni? Nombor 6, ayat tergantung. Okay. Kalau korang tak apalah kalau nak screenshot pun tak apa sebenarnya. Okay. Sebab saya kadang-kadang padam benda ni. Okay, ada lagi soalan? Mana admin ya? Siapa nama admin tadi? Cikgu. Okay, admin pukul berapa habis ke? Boleh habis ke macam mana? Boleh habis dah cikgu. Admin suruh habis. Ada soalan lagi ke tidak? Saya tanya. Tak ada, okay. Link 1 tak ada, link 2 tak ada. Tak ada, okay, tak ada confirm Pilot remaja pun tak ada, Alhamdulillah. Maksudnya jelas tu, clear. Okay, kalau tak ada, okay, baik. Kalau tak ada, terima kasih saya ucapkan kerana sudi menyertai dalam ni 42, link 1, 23, link 2. Tak kisahlah. Yang penting awak dapat sesuatu pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Untuk akan datang, awak ikuti saja Telegram yang awak dapat ni. Tak tahu macam mana link dia, kalau ada terus dimasuk. Okay, saya tak janji apa-apa ya. Okay, apa-apa pun insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Cikgu, terima kasih. Bye. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih Tunjuklah muka sikit, tunjuk muka.